Tengok saya kata apa, cantik rambut dia. Subhanallah. Itulah cara nak puji orang. Okay. Ini kita kadang-kadang dia tengok orang, cantik gila. Gila dia semua. Bila tengok gemuk, gemuk. Gila. Boleh tak kita sebut Allah selepas dia sebagai zikir? Tengok orang cantik, Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, cantiknya. Dan bila orang puji anak kita cantik, puji rumah kita cantik, kereta cantik, cucu cantik, hadza min fadli Rabbi. Cantiknya rumah awak, hadza min fadli Rabbi. Balik pada Allah. Cantiknya rumah awak. Gelak pula tuan. Dalam kampung ni rumah saya boleh cantik pun. Oh, tak sedar diri. Balik pada Allah. Apa benda dapat kembali pada Allah. Ini nama yang tadi, wa dzakara asma rabbih. Balik pada Allah. Jadi pahala. Duduk dalam kereta, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Tengok kereta lalu, wong, Allahu akbar, lajunya tak. Ini bila kereta potong kita, King Myvi, wong, mampu yang kau. Kenapa abang cakap mampu yang abang orang Melaka? Apa seorang Melaka boleh gitu? Jangan cakap gitu. Tengok budak merempek, wong, lajunya, wong, accident lah kau. Jangan. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, selamatkanlah budak ya Allah. Kan bagus. Tengok orang berniaga, ya Allah, bisnes dia majukanlah ya Allah. Ini tidak, bila tengok orang berniaga tepi jalan, aku agak 2 minggu tutup tu. Pergi rumah penunggu kahwin, makan nasi ngak-ngak pengantin sampai ni 2 bulan ni ngak-ngak. Jahat ni panggil. Apa salahnya kita zikir barakallahu lakuma wa jama'a bainakum bil khair. Itu yang diajar. Jumpa pengantin, dia tengah duduk makan beradab tu, barakallahu lakum wa jama'a bainakum bil khair. Doa untuk dia, tak payahlah menyanyi barakallahu. Pakcik ni waya butuh juga. Supaya zikir itu menerangkan kita dalam kubur. Orang yang banyak sebut la ilaha illallah, luar dia dalam kubur. Cerah dia dalam kubur dengan sebab sedekah. Ini bekalan yang kena bawa. Hari ini kita buat ceramah. Sebelum ceramah, saya dah nampak tadi dalam plastik merah. Semua sudah buka aja. Nasi lemak ke, roti ke, dah ada orang sedekah. Allah, saya tak silap saya roti ke dia. Ada yang tengok, ada roti ada. Nasi ambeng ke, biryani ke, ya Allah. Tuan-tuan, tahun depan kita buat ceramah Ahli Hijrah. Satu kampung datang, satu orang bawa satu juadah. Tok Leha bawa nasi lemak, Abang Bidin bawa mi kari, Haji Dolah bawa mi Bandung, Usop bawa burger, yang ni bawa tapan yang ke bunda, yang ni bawa Starbucks bawa. Semua pakat bawa, himpun, habis-habis ceramah makan. Haji Dolah pula bawa mangkuk tingkat kosong. Apa kata bawa mangkuk tingkat kosong je? Gini dia bentuk dia. Oi, bukan Haji Dolah sini, di Afrika. Kalaulah kita buat macam tu seronok tuan-tuan, oi, nak dapat pahala sedekah supaya kubur kita nanti cerah. Sebab bila dah masuk dalam kubur, dah tak boleh buat ibadat. Kenapa yang kita kena hijrah ke arah kebaikan? Sebab kita akan hijrah ke alam kubur. Dan bila masuk di dalam kubur, dia bukan rumah sembahyang, dia bukan rumah amalan, dia rumah soal jawab muka nakir, dia rumah untuk cacing ular kala jengking, dia adalah rumah yang sunyi dan orang lain tak boleh bantu kita. Jangan duduk dalam kubur baru minta nak balik. Malaikat, nak balik. Awak apa kau balik? Nak sembahyang. Dulu kenapa tak sembahyang? Nak balik. Jeriklah kubur nak balik. Agak-agak malaikat kata, baliklah, outing 4 jam. Tuan-tuan ingat duduk dalam kubur boleh outing ke? Hari Sabtu outing.
Balik tengok dekat ruang tamu di rumah dengan kain kapan gini tengok TV. Isteri keluar dari dapur. Bila abang balik? Hujan kat kubur, lemak air suka. Dia balik kejap tu, balik kat okey lah. Tapi sebelum benang tu balik. Kau tengok macam itu. Kalau mayat balik, kita pun lari tu. Baca Yasin, orang mesti datang. Suami datang tutup pintu. Oh, tak mau lah. Kita ni dikehendaki waktu masih hidup. Waktu dah mati, cepat-cepat orang nak tanam. Kita ni disukai masih hidup. Bila dah mati nanti, sayang macam mana pun, ke kubur lah pergi dia. Sebab itu tuan-tuan, yang akan menemani kita ialah amalan. Maka Allah pesan pada kita, jom buat bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekalan dia apa tuan-tuan? Bekalan dia ialah takwa. Tu bekalan dia untuk bawa dalam kubur. Nak hijrah jumpa Tuhan. Apa bekalan dia? Takwa. Apa yang ada sekarang ni yang boleh jadikan kita sebagai bekalan? Diri kita. Aku jadikan diri aku ni sebagai pembawa bekalan untuk akhirat. Yang tu yang kita semayang. Jangan buat maksiat. Kita buat kebaikan. Yang kedua, apa benda yang kita nak bawa untuk amalan kita? Harta benda kita. Aku ada tanah, banyak keping tanahnya. Aku wakaf untuk masjid. Aku ada harta, aku wakaf untuk Allah Ta'ala. Aku ada barang emas, aku bagi pada masjid. Tambahkan lagi, besarkan lagi. Inilah yang nak tolong aku dalam kubur. Diri kita, harta kita. Lagi apa benda lagi yang boleh tolong kita? Ni anak-anak kita. Tuan-tuan, mak kita dah meninggal, bapak kita dah meninggal. Tapi tuan-tuan sekarang berada dalam majlis ilmu ni, mak bapak kita sedang menikmati amalan yang kita sedang buat. Tadi kita semayang maghrib berjamaah, mak bapak kita di alam barzakh sedang menikmati anak kupus pahala. Habis semayang tadi tuan-tuan berzikir, mak bapak kita menikmati zikir yang sampai pada mereka. Sebab kita buat amalan. Bayangkan kalau kita buat dosa, apa yang sampai pada mereka pula? Bayangkan pula kalau kita yang mati, agak-agak anak boleh tak membekalkan pahala pada kita yang berpanjangan? Ini soalan yang kita kena jawab, tuan-tuan. Allah Ta'ala dia bagi, ada di kalangan kita Nabi, ada di kalangan kita syuhada, ada di kalangan kita orang soleh, ada di kalangan kita ialah orang siddiq. Benda inilah yang ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ni dalam dunia saya nampak Rasulullah, saya boleh tengok Rasulullah. Nanti kalau saya meninggal, Rasulullah wafat, macam mana saya nak tengok Rasulullah lagi? Apatah lagi Rasulullah duduk di makam yang paling tinggi dalam syurga, macam mana saya nak jumpa Rasulullah? Rasulullah diam. Sebab apa Nabi diam? Sebab Nabi tak tahu nak jawab. Turun Jibril bawa ayat Quran daripada surah An-Nisa ayat 67-68 tadi. Allah Ta'ala kata, siapa yang taat pada Allah, siapa yang taat pada Rasul, dia akan dibangkitkan duduk dalam syurga bersama dengan para Nabi. Kita tak payah jadi Nabi. Kita hanya taat pada Allah dan Nabi, duduk dengan Nabi dalam syurga. Jom tuan-tuan jadi hamba yang taat kepada Allah dan Rasul. Hijrah ke arah itu je. Tak susah. Awak tak payah jadi orang siddiqin. Tuan-tuan nak jadi macam Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah, beratnya tuan-tuan. Oh, Sayyidina Abu Bakar, dia sekali sedekah seluruh harta. Kita nak sedekah kena lunjuk kaki, gagal dalam poket. Mana yang RM1 tadi? Ini ke kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Ada muslim cantik. Tiba-tiba nak aku nak jadi Abu Bakar. Abu Bakar belah otak kau. Ketekut gila kau. Ada yang semayang Jumaat, orang muda edarkan tabung. Waktu khutbah dia buat keluar RM5. Ni RM5
Aku nak bagi RM1 je, buat balik 4. Astagfirullahaladzim. Boleh kira bicara pula, dia buka tabung 4 ini satu. Macam mana nak masuk syurga ni?